kertas 1. Okey, boleh? Slide cikgu dah ada belum? Ada ke ada? Dah ada Okey, kita terus mula nombor 1. Okey, antara larutan berikut yang manakah mempunyai nilai pH kurang daripada 7? Okey, kalau kurang daripada 7 maksudnya dia adalah Asid. kurang daripada 7. Okey, kita nak cari asid. Jadi A, asid etanoik glasial. B, larutan aqueous asid etanoik. C, wap asid etanoik kering. D, larutan asid etanoik dalam metil benzina. Okey, keempat-empat ni semua asid, jadi kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang mana? Asid dia menunjukkan cirinya dalam keadaan apa? Aqueous. Aqueous. Dia mesti aqueous, dia mesti ada air. Jadi glacial larutan aqueous. So yang ni lah jawapan dia. Okay, asid ataupun alkali dua-dua perlukan air untuk menunjukkan ciri dia. Kalau tak ada air, walaupun dia adalah asid, dia tak akan dapat bacaan untuk asid. Okay, boleh? Boleh. Okay, semaklah jawapan awak kalau dapat. Okay, baik, nombor 2. Mana soalan dia? Oh, naik atas. Okay, raja 1 menunjukkan susunan radas dalam satu elektrolisis mentol menyala. Okay, mentol menyala apabila suis dipasangkan. Soalan naik atas pula. Okay, apakah bahan X? Apakah bahan mengkonduksi elektrik? Antaranya adalah glukosa, naftalina, asetamida, plumbum 2 bromida. Soalan ni? Plumbum 2 bromida. Okey, pandai. Plumbum 2 bromida sebab? Dia mengkonduksi elektrik. Dia mengkonduksi elektrik. Okey. Kenapa dia mengkonduksi elektrik plumbum 2 bromida? Dia adalah sebatian Logam. Sebatian Ion. ion. Pandai. Okey, PbBr2. Logam bukan logam. So, dia adalah sebatian ion. Okey, boleh? Nombor 3. Nombor 3. Okey, antara pasangan reagen berikut yang mana paling sesuai untuk menyediakan kalsium sulfat? Okey, pasangan reagen yang mana paling sesuai? Okey, bahan apa yang kita boleh guna untuk menghasilkan kalsium sulfat? Okey, nak jawab soalan ni awak kena tahu apa? Kalsium sulfat ni adalah suatu garam. Betul tak? Betul. Okey, garam larut ke garam tak larut? Kalsium sulfat. Larut. Garam larut, ya ke garam larut? Kalsium sulfat CaSO4. Pasir putih akan banjir hari Khamis. Okey, kalsium sulfat garam larut ke tak larut? Garam tak larut.
Garam tak larut. Okey, dia adalah garam tak larut. Jadi cara kita nak sediakan garam tak larut, siapa? Check dulu siapa ada ni. Okey, Amar ada, Auni, Daniel, Faan, Hani, Salomon. Okey, ingat nama ni. Okey, garam tak larut. Kita boleh sediakan tindak balas. Tindak balas. Ganda 2. Penguraian ganda 2. Okey, nak tulis tak muat ni. Penguraian ganda 2 melalui proses pemendakan. Okey, pandai. Jadi, untuk penguraian ganda 2 ni, kita nak sediakan garam tak larut, kita mesti, awak kena ingat kita kena guna garam larut dan garam larut. Baru awak akan dapat garam tak larut. Mana nak tunjuk ni? Baru boleh dapat garam tak larut. Dan satu lagi garam larut. Okey, jadi daripada pilihan jawapan ni awak kena cari garam larut dan garam larut. Kalau ada pilihan inilah. Okey, jadi A, logam kalsium dan asid sulfurik. Dapat tak? Logam ni garam ke? Okey, so terus out yang ni Okey, B, kalsium oksida dan asid sulfurik. Kalsium oksida, asid sulfurik. Kalsium oksida ini adalah alkali. Asid sulfurik adalah base. Asid. Kalau asid dengan base, kita akan dapat garam apa? Larut. Garam larut dan air. Okay, so out B. C, kalsium karbonat dan asid sulfurik. Kalsium karbonat. Adakah kalsium karbonat garam larut? Tidak. Tak, semua garam karbonat tak larut. So, tak boleh pilih yang C. Okay, D, larutan kalsium nitrat dan asid sulfurik. Okay, kalsium nitrat adakah dia garam larut? Ya. Ya. So, kita boleh ambil pilihan jawapan D lah. Okay, larutan kalsium nitrat dan asid sulfurik. Okay, boleh? Nombor 4, sebatian yang manakah bukan sebatian kovalen? Bukan. Okay, butena, etanol, karbon monoksida dan kalsium karbonat. Bukan, maksudnya sebatian, kita nak cari jawapan sebatian ion lah kan. Okay, antara A, B, C, D yang mana sebatian ion? Kalsium karbonat. Okey, pandai. Kalsium karbonat. Yang lain tu semua adalah sebatian kovalen. Okey, kita tengok nombor 5. Lambat. Okey, antara asid berikut dengan kepekatan yang sama yang manakah mempunyai nilai pH paling rendah. Okey, kita malarkan kepekatan. Okey, kepekatan sama. pH mana yang paling rendah? Okey, kita ada pH 7 untuk neutral. Yang ni paling kuat. Asid kuat. So yang paling rendah bermaksud kita nak cari suatu asid kuat. Kalau dia nilai pH dia 6 ke 5 ke, itu adalah asid lemah. Jadi antara A, B, C, D. Yang mana adalah asid kuat? Sulfurik. Asid sulfurik. Okey, tambah lagi dia ada asid karbonik ni asid lemah Okey, asid karbonik ni asid lemah. Asid lemah. Okey, asid hidroklorik ni juga sebenarnya adalah asid kuat. Tetapi kenapa kita tak pilih dia?
Sebab dia ada satu sahaja ion hidrogen. Kalau asid sulfurik ni kita H2. Okay, ion hidrogen dia ada 2. So sebab tu dia punya kepekatan ion hidrogen lebih tinggi. So yang ni kita pilih C. Okay, asid etanoik tu memang asid lemah lah. Okay, dalam kes ni awak kena tahu kalau awak tulis B tu asid karbonik, dia punya formula kimia H2CO3. Kalau awak tengok, sini pun 2 juga. Tapi awak kena ingat asid karbonik tu adalah asid lemah. Okay. Okay, baik. Kita tengok nombor 6. Yang manakah antara berikut bukan sifat kaca dan seramik. Bukan. Sifat kaca dan seramik. A, pengalir haba dan elektrik yang lemah. Betul kan? Betul. Kaca. Okay. B, tahan kakisan bahan kimia. Betul. Betul Betul. Okay. Leucina. Salah. Salah. Ini salah. Terang-terang dia salah. Okay, D tidak boleh dimanfaatkan. Betul. So C lah jawapan dia. Macam mana nak turun ni? Okay, 7. Pasangan aloi dengan komposisi yang mana benar? Yang ni awak dah ingat kan? Dia punya gang kuti, yang kuzi, libeka, tertikuan. Okay, yang ni awak bagi tahu saya jawapan A, B, C, D. C. C. Yang kuzi. Okey, betul. Keluli ni kalau singkatan dia apa? Sorry. Bekar. Besi dan karbon. So dia besi dengan zinc kat sini. Salah lah. Okay, gang kuti. Zinc kat sini salah. Okay, pewter. Tertiku. Kuprum tak ada. Antimoni pun tak ada. Okay, salah kat sini. Yang tu awak kena ingat bonus untuk awak kalau awak ingat. Ingat singkatan je. Kalau siapa yang tak ingat lagi boleh PM nanti. PM lah, tak nak bagi tahu kat sini. Lambat nanti. Okay, nombor 8. Kena tengok bawah dulu. Soalan apa ni? Susunan atom dalam gangsa. Okay, gangsa. Gang kuti. Kuprum ada. Timah ada. Okay, soalan dia. Awak kalau dia bagi gambar macam ni, awak tengok siapa yang banyak, atom mana yang banyak itu adalah atom utama dia, unsur utama dia. Kalau dalam kes ni awak tengok kuprum banyak kan, kecil. Walaupun dia kecil tapi dia banyak, dia adalah unsur utama. Sebab ada soalan dia tanya juga, apakah unsur utama bagi gangsa? Okay, kalau awak sebut timah, salah lah sebab dia adalah unsur tambahan, unsur sampingan. Okay, nombor 8 tadi penyataan yang mana menerangkan mengapa gangsa lebih kuat daripada kuprum tulen. Okay, yang ni terus bagi jawapan. Siapa nak bagi jawapan? Awak bagilah jawapan. Siapa je yang ada ni? Semua senyap pula. Okay, A, susunan atom lebih padat dalam gangsa. Betul tak? Dalam gangsa lebih padat berbanding dalam kuprum tulen. Salah. Ni biasanya kalau lebih padat tu dalam kuprum tulen lah. Okay, tiada ruang kosong dalam gangsa. Ya ke? Ada sikit-sikit. Ada tu kan. Kalau tengok gambar lah. Saya nak turun balik dekat slide pun macam lambat je. Okay, ada ruang kosong. Tiada ruang kosong dalam gangsa maksudnya salah lah. C, lapisan atom kuprum kurang menggelongso dalam gangsa. Perkataan menggelongso ni betul. Okay, menarik minat. Okay, kurang menggelongso sebab ada gangguan daripada timah. Okay, D, ikatan yang kuat terbentuk antara atom. Ikatan tak ada kaitan lah dalam kes aloi. Okay, so jawapan dia adalah C.
Okey, 9. Apakah yang berlaku jika suatu bahan dioksidakan? Maksudnya dia mengalami proses pengoksidaan. Ingat lagi ada empat ciri proses pengoksidaan. Dia terima oksigen, Hilang dia elektron. okey bagus, hilang elektron, hilang satu lagi hidrogen, bagus. Dan dia bertambah nombor pengoksidaan. pengoksidaan. So pilih je lah. A, oksigen hilang, Salah. hidrogen bertambah, Salah. elektron hilang. Betul. Ya, so jawapan dia adalah C. Okey, kalau ditanya penurunan, lawan je lah Okey, nombor 10. Pasangan bahan komposit dan kegunaan yang mana benar? Yang ni nak tak nak awak kena ingat jugalah ni. Gentian kaca, gentian optik, kaca fotokromik, kaca seramik, konkrit, bahan superkonduktor. Tu semua bahan komposit. Baik, gentian kaca untuk buat tangki air. Betul. Betul. Selain daripada tangki air, kita boleh buat raket badminton awak. Apa lagi? Helmet boleh. Ni bila awak buat ulang kaji, awak boleh cari. Tengok nota kan. Kalau siapa-siapa yang tak ingat lagi, awak boleh tengok nota. Tambahlah kegunaan-kegunaan lain. Mana tahu soalan lain dia tanya kegunaan lain pula. Okey, gentian optik. Dah dapat jawapan lah tadi dah. Yang lain tu kalau awak tengok, salah lah. Okey, 10, 11. Tindak balas yang manakah antara berikut berlaku pada kadar paling tinggi? Okey. Fotosintesis. Apa dia sebut ni? Fotosintesis. Cepat ke lambat? Lambat. Lambat. Pengeratan besi. Lambat. Lambat. Pembakaran hidrogen dalam oksigen. Cepat. Cepat. Okey. Pertanyaan paling cepat. Pembakaran magnesium dalam oksigen. Lambat sikit. Lambat sikit. Lambat sikit daripada C. Okay. So jawapan dia C lah. 12. Q boleh menurunkan ferrum 3 kepada ferrum 2 dalam larutan aqueous, yang manakah adalah Q? Q boleh menurunkan, maksudnya Q akan menurunkan ferrum 3 kepada ferrum 2. Jadi Q mengalami, dia menurunkan orang lain. Jadi dia akan mengalami penurunan ke pengoksidaan? Pengoksidaan. Ya, pengoksidaan. Jadi yang mana adalah Q? Kita nak cari siapa Q. Dia mengalami pengoksidaan dan dia adalah ejen penurunan. Jadi dalam pilihan jawapan, yang mana ejen penurunan? Ingat lagi tak? Tak. Okey, ejen tak muat nak tulis. Ejen penurunan. Kita ada logam reaktif, ingat tak? Mana antara ABCD yang menunjukkan logam reaktif? A. Pandai, zinc. Okay, air klorin, air bromin, kalium manganat 7, ini semua adalah ejen
Ejen pengoksidaan, dia mengalami penurunan. Ini kena ingat hari tu cikgu ada bagi kan. Senarai ejen penurunan, senarai ejen pengoksidaan. Siapa dah lupa, apa nak PM cikgu. Okay, 13. Tindak balas yang manakah antara berikut membebaskan haba ke persekitaran? Membebaskan haba maksudnya tindak balas endo ke exo? Exo. Exothermic. So kita nak cari siapa yang menunjukkan tindak balas exothermic. Peneutralan antara asid dan base. Tindak balas peneutralan bebaskan ke serap? Serap. Serap. So serap Bebaskan. bebaskan. Yang ni awak kena ingat peneutralan. Macam hari tu cikgu ada bagi juga. Contoh-contoh tindak balas exo, tindak balas endo. Dah ada bagi hari tu. Okay, peneutralan adalah exothermic. Okay, fotosintesis adalah endo, dia serap. Fotosintesis dia perlukan haba untuk dia hasilkan makanan. So dia adalah endo. Melarutkan amonium sulfat ke dalam air, melarutkan mana-mana garam amonium dalam air, dia adalah endo. Dan penguraian kalsium karbonat oleh haba, dia juga adalah endo, dia serap. Okay, yang exo yang bebas cumalah peneutralan. Nanti cek balik kalau siapa tak ingat macam mana, PM cikgu lah, nanti cikgu snap gambar. Boleh Okay, nombor 14. Tindak balas yang manakah boleh menukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu? Tak tepu maksudnya kita ada double bond. Tukar kepada lemak tepu. Double bond tadi dia akan jadi single bond sahaja. Dan tindak balas ini kita boleh tengok dalam alkina ditukarkan kepada alkana. Okay, awak ingat kalau dalam kimia dia sebut je lemak tak tepu kepada lemak tepu, dia mesti nak menjurus kepada alkana dengan alkina sahaja. Jadi alkina ni kita nak jadikan dia sebagai single bond, awak akan putuskan double bond ini dan tambahlah hidrogen. Jadi tindak balasnya adalah tindak balas Penghidrogen. penghidrogenan. Okey, bagus. Okey, ingat je. Ingatlah. Okey, 15. 15. Tindak balas yang manakah antara berikut menghasilkan mendakan? Mendakan dekat sini maksudnya garam tak larut. Pandai. So awak cari je lah dalam tindak balas tu mana yang ada garam tak larut. Dan jawapan adalah kuprum klorida larut. Dia biasanya kalau garam tak larut tu dia akan letak dekat selepas anak panah terus garam tak larut biasanya. Okay, kalsium nitrat larut tak larut? Larut. Okay, pandai. Zinc karbonat. Tak larut. Ya, ini jawapan yang kita cari. So jawapan adalah C. Okay, 16. Atau yang manakah mempengaruhi kadar tindak balas? Okay, adakah isi padu mempengaruhi? Tak. Tak. Luas permukaan? Mempengaruhi. Ya, bagus. Jisim? Tak. Jisim tak? Okey, tak. Dan katalis?
Pengaruhi. Mempengaruhi. So 2 dan 4. 2 dan 4. Okay. 17. Tindak balas antara ferrum 2 sulfat dengan bromin melalui persamaan berikut. Yang manakah benar tentang tindak balas tersebut? Yang ni awak memang kena conteng kertas awak lah. Ferrum 2, ion ferrum 2 jadi ion ferrum 3. Dia tambah elektron ke buang elektron tu? Daripada 2 positif jadi 3 positif. Tambah ke buang elektron? Tambah ke? Kalau tambah, dia akan, ni simple maths mana nak contoh sini boleh soalan lepas-lepas. Okay, Fe 2 tambah. Kalau awak tambah elektron, awak akan dapat Fe positif. Sebab elektron dekat sini, dia dah neutralkan satu positif kat sini. Dia tinggal satu je. Itu kalau awak tambah elektron. Oh. Jadi nak tak nak elektron kat sini awak kena buang. Buang satu lagi elektron. Dia kekurangan satu lagi elektron. So dia akan jadi ferrum 3 tambah. So kat sini awak kena buang. Untuk ferrum 2 dengan ferrum 3 ni, yang mana yang tak berapa faham lagi, awak kena tengok slow-slow sikit sebab dia sebenarnya tak susah. Dia melibatkan pemindahan elektron. Cuma kalau silap tambah nanti dia makin bertambah nombornya. Kalau silap tolak nanti dia kena tengoklah. Okay, kemudian bromin jadi ion bromida. Maksudnya dekat sini asalnya dia tak ada cas. Kemudiannya dia jadi ada cas 1 negatif. Maksudnya dia menerima elektron. Dia dapat, awak kena ingat dalam kes ni yang boleh bergerak hanyalah elektron. Awak nak tambah ke, awak nak buang ke, hanya elektron. Jadi dalam kes ni tambah elektron. Baik, baca pilihan jawapan. Benar. Ferrum 2 diturunkan. Yang ni ingat balik yang awak tulis tadi. Kalau pengoksidaan apa? Penurunan apa? Jadi kalau buang elektron maksudnya dia adalah pengoksidaan. So yang atas sudah pengoksidaan, maksudnya bromin ni dia terima elektron. Bila dia terima elektron maksudnya dia mengalami penurunan. Okey, baca. Fe2+ diturunkan. Betul ke dia diturunkan? Salah. Tadi kita tulis dia dioksidakan. Okey, jadi B, molekul bromin adalah ejen penurunan. Okey, bromin tadi dia mengalami penurunan. Tapi dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, so salah jugalah yang ni. Ferrum 2 adalah ejen pengoksidaan. Betul salah? Salah. Okey, molekul bromin menerima elektron. Betul. Betul. So D lah jawapan dia. Okey, mana ni nak turun ni? Okey, 18. Yang mana adalah proses pengoksidaan? Soalan kat sini pula. Okey, proses pengoksidaan. Tambah oksigen. Dia tak bagi tulis dah. Buang elektron. Okey, propena bertukar kepada propana. Propina tadi, soalan kita tadi, alkina kepada alkana. Ya, salah. Salah sebab awak tambah hidrogen. Bila tambah hidrogen dia adalah penurunan. Pelambang 2 oksida kehilangan oksigen. Salah. Kehilangan oksigen. Salah. Dia kena terima oksigen baru dia pengoksidaan. Okey, atom magnesium membentuk ion magnesium. Betul. Betul. Okey.
membentuk ion. Okey, so ni jawapan dia. 3 plus tambah 2 elektron. Yang ni dia buang elektron. So betul lah yang tu. Okey, D. D. Tak payah baca lah, D salah. Okey, 19. Antara pasangan bahan tindak balas berikut yang mana menghasilkan garam dan air sahaja. Garam dan air sahaja. Yang ni, jumpa soalan macam ni, tulislah persamaan dekat tepi. Na2O tambah HCl. Nanti awak dapat apa? Magnesium oksida tambah asid nitrik dapat apa? Cuprum. Awak dah tulis tak? Ada tulis tak dekat buku? Tak. Tak. Kalau tak, dapat jawapan tak? Saya skip. Jawapan dia A. Okey. Okey, jom kita buat. Saya tak tahulah boleh tulis ke tak ni. Okey, Na. Dia kan dah cakap tak cantik. Na2O tambah dengan HCl. Nanti awak akan dapat NaCl. NaCl dan H2O. Betul tak? Betul. Tak seimbang lagi tu. Okey, seimbangkan. So awak akan dapat 2, 2, 2, 2, 4. So sini pun 2. Okey, so awak dapat satu. Ini ada garam, ini ada air. Ni dah betul lah yang ni. Okey, kemudian magnesium oksida asid nitrik MgO dan HNO3. Awak akan dapat apa? Magnesium. Siapa nak jawab ni? Magnesium. Oksida. Magnesium. Soalan bahan dia magnesium oksida. Garam kita akan dapat magnesium. Tu cikgu bulat tu. Nitrat. Magnesium nitrat. Nitrat ni NO3 tolak je kan. So kita kena 2kan dia. Okay, dan ada air tak? Ada. Okey, air. Awak akan dapat air kat sini. Oops. Tak boleh tulis. Okay, mana datangnya air? H ada dekat sini. O. Yang ni awak kena seimbangkan. Nitrat ada 2, 2. H, 2, O. Tu dapat. Dapat kan? Dapat tak? Cuba tulis, dapat tak? Nitrat ada 2. So kita perkali dia kat depan ni dah ada 2. Dan air. Sebab kita ada H, kita ada O yang belum digunakan. Jadi mesti awak akan dapat air. H2O. H2O. Dapat tak? Kenapa semua senyap ni? Dapat tak? Dapat. Dapat, macam dapat ni. Dapat lah. Macam dapat. 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 Dapat kena nak saya tulis cantik-cantik sekali lagi. Tak apa, okey. Boleh Boleh nampak. Okey. Ni kena padam balik ni. Ada soalan tu kat situ. Okey. So jawapan A. A. 1, 2. Nak ada pen ni. 1, 2. Cukuplah jawapan. Yang bawah tu confirm tak dapat. Kalau awak rajin nak buatlah satu-satu semua. Dia sebenarnya kalau dalam periksa awak kena buat semua. Okey, nombor 20. Mana 20? Okey, bahan T wujud sebagai cecair pada 120 yang mana mungkin takat lebur, takat didih bahan T. Okey, yang ni ingatlah garis. Okey, letaklah 120 darjah Celsius, dia kata cecair.
Okay, dalam 120 ni dia adalah cecair. Mana ni AJ cecair. Okay, agak-agaknya 120 suhu bilik kita berapa? 27. Okay, 27 kat bawah lah Okay, kat bawah. So pada suhu bilik dia kat sini. Yang mana mungkin takat lebu, takat didih. Okay. Cecair 120 dia cecair. Kalau dia bawah lagi daripada 120 dia mesti dia Berpejal. berpejal. Okey. Kalau dia di atas daripada 120 barulah dia dalam keadaan Yes. gas. Jadi awak tengoklah dia punya ni 120 yang mana yang lebih bawah daripada 120 tu kita boleh jadikan dia sebagai takat lebu, berpejal, melebur jadi cecair. Bawah daripada 120 awak boleh ambil yang mana? 75 ataupun 140 tak boleh lah, lebih tinggi. Negatif 41 boleh consider lagi, 2 pun boleh consider lagi. Okay, untuk takat didih awak kena ambil suhu yang lebih tinggi daripada 120. Okay, 62 reject lah. 21 reject lah. So jawapan awak yang ni memang dah reject. So jawapan awak boleh ambil D lah. 130. So 130 dia baru dia mendidih. Jelas yang ni boleh? Jawapan dia D. Okey. Okey, baik. Nombor 21. Susunan elektron 28. Bilangan proton 7. Neutron 8. Okey, soalan kat atas. Alah, nak kena salin balik ke? Okey. Mana tadi? Susunan 28. Proton dia 7. Neutron. Neutron dia 8. Okey. Elektron. Okey, kejap. Macam mana ni? Proton dia 7. Dia keyword dia dekat sini sebenarnya. Proton dia 7. Kalau dia atom, maksudnya proton dia ni 7. Kalau 7, susunan dia sepatutnya 2, 5. Okey, sepatutnya kalau dia dalam keadaan atom, dia 25 saja susunan dia. Tapi dia bagi susunan dia 28. Bermaksud dia lebih ke dia kurang elektron? Kurang. Kurang ke lebih? Ya ke kurang? Lebih. Kalau tengok ni 25, 7. Ni 28, 8, 9, 10. Dia dah jadi 10 dah elektron dia kat sini. Bermaksud elektron dia ada 10. Elektron dia tak sama dengan ni lah. Jadi bila elektron dia sama dengan 10, dia menerima 3 elektron tambahan. Bermaksud dia ada cas 3 tolak. Betul tak? Betul. Betul. So yang mana? A, B, C, D. C. Macam tu. So dapatlah jawapan dia C. Kena tengok balik susunan elektron bagi atom dia. Okey, baik. Nombor 22. Padam. Nombor 22. Okey, elektrolisis larutan X menggunakan elektrod karbon menghasilkan gas pada kedua-dua elektrod. Apakah larutan X? Okey, kathod dengan anode dia dua-dua dapat gas. Larutan argentum nitride, kita guna elektrod karbon Elektrod karbon, kalau kita guna argentum nitride, dapat tak gas? Tak muat dah nak menconteng kat sini. Okey, argentum nitride, Ag
Ag NO3. Ag plus NO3 tolak. Jangan lupa kita ada H plus OH minus. Okay, kita nak tengok siapa di anode, siapa di cathode. Rajah ringkas je lah Okay, argentum kat sini, H plus pun dekat sini. Kalau awak tengok dalam SEK, kita akan pilih untuk nyacas unsur yang berada di bawah, paling bawah dalam SEK, betul tak? Betul? Betul. Kalau argentum dengan hidrogen, siapa yang paling bawah? Gentum. Argentum. Sah argentum ni bukan gas. Jadi awak tak akan dapat gas lah pada cathode. So, reject A. Tu cara dia. Tengok satu-satu. Okay, kemudian kita tengok B. Natrium klorida. NaCl. Na. Mana nak tulis ni? Na plus Cl minus. Okay. Na plus H plus. Okay. Na dengan H, siapa paling bawah? Siapa paling bawah? Na H. dengan H. H. So, H, ion hidrogen, kita akan dapat gas hidrogen, betul tak? So, dapat satu gas di cathode. Di anode pula, OH minus dengan Cl minus. Ni siapa paling bawah dalam SEK? OH. OH. Jadi 4 orangutan pergi oversea. Oversea tu maksudnya gas oksigen kan. So dapat gas. Jadi untuk natrium klorida, awak akan dapat kedua-dua hasil adalah gas. Jadi inilah yang kita cari. Gas pada kedua-dua elektrod. Yang bawah ni, kalau awak rajin awak buat dalam periksa, kalau dah jumpa jawapan tak payah pun tak apa. Nanti nak semak boleh lah. Okay, tapi kalau kita tengok sepintas lalu, cuprum. Okay, Cu2+. Apa ni? Cu2+. Cuprum dalam SEK dia kat mana? Paling bawah kan? Yeah. Jadi kalau awak pilih Cu2+, awak akan dapat gas lah. Sebab tu kita tak pilih ini, kita tak pilih yang ni. Okay. Awak kaji, awak kena tengok satu-satu baru tahu kenapa. Kalau cikgu bincang ni ada yang cikgu tak tunjuk tu sebab nak cepat je lah sebenarnya. Okay, 23. Ion yang mana mempunyai kepekatan tertinggi dalam kalium sulfide? Okay, soalan ni simple je. Awak dapat jawapan apa? K2SO4. Betul tak formula kimia cikgu tulis? Betul tak? Betul. Betul. Kalau awak tulis formula kimia yang salah, awak tak akan dapat jawapan. Okay, kalau katakan awak tulis K, SO4 je. Memang awak takkan jumpa jawapan. Okay, kepekatan tertinggi. Okay, kalau awak pisahkan dia dalam bentuk ion K plus SO4 minus. Jangan lupa kita aqueous. Ada H plus, ada OH minus. Okay, dalam kes ni awak kena ingat K ni ada 2. So nampak tak? Perkali dia ada 2. Dan itulah yang mempunyai kepekatan yang paling tinggi. So jawapan A, B, C, D. C. 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 Sebab dia E ni. Bilangan mol dia ada 2. Okay, boleh?
Okey, baik, nombor 24. Darjah 3 menunjukkan susunan elektron bagi ion terbentuk daripada atom X. Okey. Atom X asalnya atom, tapi sekarang dia dalam keadaan ion. Baik, dalam keadaan ion, susunan elektron dia 28. Okey. Dan dia mempunyai charge 2 positif. Bermaksud dia sudah kehilangan 2 elektron. Betul tak? 2 Betul. elektron dia dah hilang. Betul. Okay. Jadi asalnya atom dia mestilah ada 2 lagi tambahan elektron tersebut. Mesti dia macam ni. 2 elektron ini yang kita hilangkan dia. Ni reverse lah. Reverse daripada selalunya kan kita daripada atom tukar kepada ion. Sekarang ni ion kepada atom. Jadi 2 ini yang sudah didermakan. Jadi bila kita nak atom ambil balik dia punya elektron, so akan dapat 282. 282 bermaksud proton dia 12. Elektron dia pun dah jadi 12. Okey, soal pilihan jawapan. Benar. Atom X telah menerima elektron. Tengok Salah. baik-baik. Okey, salah sebab dia menderma elektron. Okey, bilangan elektron atom X ialah 8. Tak. Elektron kita 12 tadi. Okey, so 8 tu salah. Bagus. Okey, susunan elektron atom X ialah 28. Tak. Tak, salah. Ni susunan yang kita dah tulis tadi 282. 28 tu ion dia. X adalah unsur dalam skala 3. 1, 2, 3. Betul tak? Betul. Betul. Okey, baik. 25. Okey, 25 menunjukkan susunan radar suatu sel ringkas. Voltmeter menunjukkan bacaan apabila litar lengkap. Program yang mana akan menunjukkan bacaan paling rendah apabila dijadikan X. Okey, satu pasangannya kita dah ada cuprum dan pasangan satu lagi kita kena cari. Dia nak bacaan paling rendah. Okey, dalam SEK. Kalau nak mana pula? Okey, kita dah ada logam cuprum. Jadi kita nak cari pasangan yang voltanya kecil bermaksud jarak dia dekat. Zinc. Salah. Zinc ini tinggi, salah. Magnesium lagi tinggi, lagi salah. Besi, garam dan plumbum. Itu pilihan, awak nak pilih yang mana? Plumbum. Plumbum lah. Okey, bagus. Ni kena ingat SEK. Rasa 5 sains semua dah ingat SEK kot. Okay, 26. Satu campuran mengandungi 1 mol butina dan 6 mol oksigen. 1 mol butina, 6 mol oksigen. Kita balaskan dalam sebuah bekas tertutup bersamaan kimia. Okey, 4 karbon dioksida dan 4 air. Berapakah jumlah bilangan mol gas dalam bekas tersebut di akhir tindak balas? Okey, ni dia tolong awak ni. Keadaan gas. So kita ada 4 karbon dioksida dan 4 mol wap air. Dalam keadaan gas kan dia tulis. So berapa mol kita semua ada gas? Mana ni? Berapa mol? 4 campur 4 berapa mol? 8. 8. Okey, 8 mol gas. Jangan ni jangan Allahu Akbar. Kat mana ni? Jangan tengok karbon dioksida je. Air tu pun dalam keadaan gas tu. Okay, nombor 27. Soalan ke atas pula.
persamaan termokimia, satu tindak balas peneutralan KOH tambah HCl dapat garam dan air dengan haba peneutralannya 57 kJ per mol. Tindak balas peneutralan yang mana mempunyai nilai haba yang sama, nilai haba peneutralan yang sama. Okey, tengok KOH HCl. Okay, tulis balik kat sini. KOH dan HCl. Okay, HCl tambah NH3. KOH ni adalah alkali kuat. Alkali kuat. HCl adalah asid kuat. Okay, dan awak kena cari pasangan yang asid kuat dan alkali kuat juga. HCl dan NH3. NH3 ni alkali kuat ke alkali lemah? Alkali kuat ke alkali lemah? Lemah. Lemah. So out. Yang ni tak nak terima. Okay. CH3COOH. Asid etanoik. Asid kuat ke asid lemah? Lemah. Lemah. Yang ni out. Yang ni dah betul. Okay. NaOH dan HNO3. NaOH adalah alkali kuat. HNO3 adalah asid kuat. So boleh terima tak? Boleh. Boleh. Okay. Tengok D, asid etanoik. Reject sebab dia asid lemah. Okay, jawapan dia C. So 28, pernyataan yang manakah menerangkan mengapa duralumin lebih keras daripada aluminium tulen. Duralumin ni adalah alloy. Jarang-jarang awak jumpa. Duralumin kenapa lebih keras daripada aluminium tulen? Yang ni pun cari je kenapa. Awak dah buat belum yang ni? Membentuk ikatan ionik tak ada kaitan. Ni. C. Okey, susunan atom duralumin kurang teratur berbanding aluminium tulen. Yang ni lah yang kita cari. Okey, itu adalah alloy. Baik, 29. Lepas ni ada kelas online ke? Cikgu. Api. Pendidikan Islam, pendidikan moral. Ada Ada ke? Takut saya terlajak. Tak pasti. Tak pasti. Saya teruskan dululah ya. Aim nak habiskan 50 soalan memang tak habis lah. Okey, tak apalah, kita sambung je sekejap. Okey, Raja 5 menunjukkan persamaan perkataan bagi tindak balas R dan Q. Yang mana mungkin bagi R dan Q? Awak dapat kalium, klorida dan air. Kalium, KCl dan air. Bermaksud R dengan Q tu satu R, satu Q kan. R tu mesti sama adalah, tak kisahlah mana. K, yang Q tu mesti ada Cl. Jadi awak carilah K apa dengan apa Cl dan awak akan dapat KCl. Dan kena ingat hasil sampingan kita adalah air. Bermaksud air ini yang kita akan dapat. Jadi dekat sini pun mesti hasil yang bahan yang boleh menghasilkan air. K, tengok pilihan jawapan. Kalium hidroksida. Okay, KOH. KOH, asid hidroklorik. HCl. Boleh tak? Macam boleh. 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 So akan dapat. Jadi itulah jawapan dia. Kalsium karbonat. Kalsium karbonat memang salah lah. Karbonat mesti dapat gas karbon dioksida.
Kalium nitrat. Kita tak ada nitrat pun dalam ni. Reject lah. Okay, baik. Nombor 30. Sebatian susunan elektron suatu sebatian. Baik. Gambar rajah 6 ni sebatian yang berkongsi elektron. So sebatian apa ni? Covalent. Covalent, pandai. Okay, jadi pernyataan yang benar bagi sebatian covalent, carilah. Boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Betul ke? Salah. Betul ke? Salah. Salah. Salah yang ni untuk sebatian ion. Pepejal pada suhu bilik. Selalu kalau pepejal pada suhu bilik betul salah ni. Salah Okey. ke? Tak pasti. Kalau tak pasti, tengok yang lain. Takat lebur rendah. Sebatian covalent, takat lebur, takat didih dia rendah. Betul. Okay. Betul si. So, lah. Larut dalam air. Sebatian ion. Okay, jadi 31. Apakah bahan tindak balas untuk menghasilkan sabun? Okey, sabun. Kita perlukan, nak tulis mana ni? Kita perlukan alkali, saya tak nampak, dan ester untuk kita dapatkan sabun dan glycerol. Alkali awak boleh guna sama ada KOH ataupun NaOH. Dan ester ini kita akan guna minyak ataupun lemak haiwan. Dan awak akan dapat sabun dan glycerol. Jadi pilihlah bahan kalium hidroksida, asid pentanoik, natrium klorida. Okay, yang ni out. Natrium hidroksida dan minyak sawit. Betul. Boleh guna yang ni. Okay. Kenapa? Kenapa? Slide saya ada lagi? Tak ada. Tak Gelap. ada? Gelap? Ada. Ni ada muncul. Ada. Ada? Okay. So mana tadi? Natrium hidroksida dan minyak sawit. Okay, so jawapan dia B. Nombor 32. Okay, ni 32. Dalam satu eksperimen, 25 cm padu larutan hidrogen peroksida 0.2 mol terurai membebaskan gas oksigen. Graf isi padu gas melawan masa diplotkan dan lengkung R diperoleh. Okay, lengkung R ni 25, kita pakai 25 cm padu 0.2 mol. Jadi kalau soalan dia minta yang mana akan menghasilkan lengkung S. Tengok kat sini dulu tindak balas dia tu berbeza. S tu lagi cerun. Dia punya kecerunan tu lagi tinggi, bermaksud tindak balas dia lagi tinggi. Betul lah? Kalau dia landai, antara tinggi ni dengan macam ni, X dengan Y. Okay. X tu adalah tindak balas yang rendah berbanding dengan Y adalah tindak balas, kadar tindak balasnya lebih rendah berbanding dengan X. Yang mana lebih curam. Itu maksudnya tindak balas dia tinggi. Jadi dalam kes ni S tu lebih tinggi kan? Ni S. S ni dia punya cerun tu lebih curam. Maksudnya kadar tindak balas dia lebih tinggi. Okay, dan kalau kadar tindak balas dia lebih tinggi tu maksudnya kita kena guna kepekatan yang lebih tinggi. Kalau tadi kita pakai 0.2 je, kita kena guna kepekatan yang lebih tinggi untuk dapatkan kecerunan S. Jadi kepekatan yang lebih tinggi dalam kes ni A, yang ni reject lah 0.1.
0.2 sama. Dan kita ada C dan D 0.3. Sekarang kita nak tengok hasil pula. Kalau R, hasil dia lagi banyak berbanding S. Okay. R lagi tinggi, hasil dia lagi banyak. Kita akan ambil hasil yang separuh. Kalau tadi kita pakai 25, kita kena ambil separuh lah. Isi padu. Oh, kita ada pilihan jawapan 20 dengan 10. Okay, 20 dengan 10. Kalau tadi kita pakai 25. Kalau awak kurangkan sikit ambil 20, awak tak akan dapat graf ni. Cuba awak ambil 10. Baru dapat lebih daripada separuh ni. So kalau saya akan ambil jawapan D. Awak pilih yang mana? D juga. D juga. Okey, kalau D juga beres. Tak ada masalah. Okey, nombor 33. Okey, molekul A melalui proses pembakaran awak dapat karbon dioksida dan air. Melalui proses 2 kita dapat asid karboksilik. Okey, yang mana molekul A dan mana proses U. Okay. Molekul A kita bakar, kita dapat gas karbon dioksida dan air. Antara molekul A, B, C, D, yang mana kalau kita bakar, proses pembakaran, tindak balas pembakaran, kita dapat karbon dioksida dan air. Kenapa sunyi ni? Ada orang ke tak ada ni? Ada. Ada. Tengah fikir. Okey, tengah fikir. Okay. Etanol, kalau kita bakar etanol, kita boleh dapat karbon dioksida dan air. Kalau kita bakar etina pun kita boleh dapat karbon dioksida dan air. Okey, asid etanoik tak dapat. Okey, kita kena tengok yang mana yang kita tak nak, kita reject dulu. Okey, untuk proses 2, daripada molekul A kita dapat asid karboksilik. Saya tak nampak ni. Okey, asid karboksilik. Dalam tindak balas antara etanol dengan etina, kita boleh guna etanol untuk kita dapat asid karboksilik melalui proses pengoksidaan. Alkohol, yang ni awak kena tengok tindak balas alkohol. Tindak balas alkohol, bila kita lakukan tindak balas pengoksidaan, awak akan dapat asid karboksilik. Tapi kalau etina, tak ada. Awak tak akan dapat asid karboksilik. Dalam kes ni, jawapan A lebih. Kenapa A? B. Kenapa saya delete B tu? Oh, sorry. Suka hati je. B pun etanol juga. Okey. Dalam kes ni, pengoksidaan. Kita terima sebab alkohol, kita lakukan proses pengoksidaan, kita akan dapat asid karboksilik. Yang ni kena tengok balik kalau tak ingat. So jawapan dia B. Ni terima jugalah ni etanol. Okey, pengoksidaan. Kita nak yang ni. Untuk proses 2 kita ambil pengoksidaan. Pendehidratan maksudnya buang air. Buang air tak dapat. Kalau etina, kalau awak buang air, awak akan dapat etana. Okey, yang ni memang reject. Awak tak akan dapat asid karboksilik, awak akan dapat alkana. 34. Yang manakah antara pasangan logam berikut boleh digunakan sebagai elektrod dalam sel kimia untuk hasilkan bacaan voltan paling tinggi? Kena ingat SEK lah. Lukis SEK kat tepi ni. Ada tulis tak? Ada tulis tak lukis pula?
Pasangan zinc dan besi. Zinc, besi. Dekat je ni. Okay, awak akan dapat bacaan voltan yang kecil. Kita nak baca bacaan voltan yang paling tinggi. Lambang D. Mana D? Magnesium dan kuprum. Okay, magnesium, kuprum. Okay, jarak dah besar juga tu. Okay, aluminium sternum, aluminium sternum kecil. Okay, baik, jawapan dia D. Okay, 35. Awak kalau nak masuk kelas lain, awak bagi tahu Saya boleh stop je. Okay, ni apa? Penyediaan deterjen. Okay, penyediaan deterjen. Antara apakah nilai pH bagi larutan X? Okay, yang ni kita ada alkyl hydrogen sulfide, alkyl benzene dan sulfide, dan kita ada X. X ini adalah alkali pekat. Kita mesti tambahkan dengan alkali pekat baru kita akan dapat deterjen. Ni tajuk deterjen Jadi nilai pH bagi larutan X, alkali pekat, yang mana alkali pekat? Yang ni out. Yang ni out. 9 dengan 14. Yang mana alkali pekat? Plus 14, pandai. Kalau 9 tu alkali lemah. Okey, baik. 36. Yang ni pun banyak kali juga ni jumpa ni. Logam M membentuk sebatian klorida dengan formula apa tu? MCl3. Baik, MCl3 bermaksud M ni dia ada cas 3 tambah Cl cas tolak. Betul Macam tu. Okey, diberi formula bagi ion kromat Cr2O4 CrO4 2 tolak. Jadi formula bagi M kromat. Jadi kita nak pakai yang ni. Jadi awak kena silangkan cas dia lah. M silangkan. Tak nampak silang Sini Sini. CrO4 2 tolak. Okay, yang ni silang turun bawah. 3 turun sini. Jadi M dapat 2. CrO4 dapat 3. So itu jawapan dia. M2 CrO4 3 D. Okay, yang ni silangkan cas sahaja. Okay, baik. 37. Penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat Q. Okay, apakah, mana soalan dia? Apakah isi padu larutan kuprum 2 sulfat 1 mol per dm padu yang bertindak balas lengkap dengan 0.96 gram logam? Yang ni awak boleh pakai. Nak guna IQ pun boleh. Tapi kita nak tahu isi padu kuprum sulfat. Okay, kita nak tahu isi padu kuprum 2 sulfat yang bertindak balas lengkap dengan Q. Q kita ada 0.96 gram. Jadi Q diberi jisim atom relatif 24. Awak boleh cari bilangan mol. Mol Q. Apa ni? Mol Q. 0.96 bahagi 24. Awak dapat, awak dah kira ke belum awak? 0.96 bagi 24. Ada kalkulator? hilang. Hilang. 0.04. Okay. 0.04 mol. Jadi awak dapat mol Q 0.04. Kita nak cari isi padu V. Nak cari isi padu V diberi yang ni apa ni? 1 mol. 1 mol
Okey, baik. Kalau ada mol yang diberi, jisim atom relatif kuprum 2 sulfat tak diberi, awak guna je rumus yang ni. N sama dengan MV per 1000. Sebab kita dah ada bilangan mol. Oh, lupa pula bilangan mol tadi. 1 mol Q, 1 mol CuSO4. Jadi bermaksud mol dia sama. Sebab ni daripada persamaan sama kan? So mol dia sama. So kita pakai je 0.04. Kemolaran diberi 1. Kita nak cari isi padu. So susun semula. Dapatlah isi padu. Isi padu sama dengan 0.04. Awak kira lah sambil-sambil. 0.04 darab 1000 bahagi 1. 0.04 darab 1000. Dah kira. 0.04 darab 1000 bahagi 1. Tak payah. Dapat berapa? Dah mana pula semua orang ni? Dapat berapa? 40 40 cm padu. Pen hilang pula. Okey, 40 cm padu. Okey, baik. 38. Berapakah peratus amonium sulfat sejenis baja? Berapa peratus nitrogen per molekul? Okey, yang ni. Berapa? Oh, mana pula ni? Okey. Peratus nitrogen sahaja. So kita nak nitrogen. Macam mana lagi nak buat ni? Kat mana ni? Sini pun boleh. Okey, nitrogen. Nitrogen per jumlah semua. Darablah dengan 100. Nitrogen kita ada berapa? Nitrogen N. NH42. Maksudnya N darab 2. N 14. 14 darab 2 lah. Dan awak akan kira JMR untuk semua. Aluminium sulfat. Pandai kira tak? Tengah kira. 2. Saya harap Tengah betul. kira. Dapat berapa jumlah dia semua? 132. 132. Tak tahulah betul ke tak. Okey. Yang lain? Betul lah tu. Kira pakai kalkulator kan? Tak. Okey. Habis tu? Ni kira-kira Yang je. lain dapat? Ya. Yang lain? Tapi saya rasa betul lah tu. Okey, darabkan dengan 100. 14 darab 2, 28 bahagi 132 darab 100. Awak kena kira semua 16, N 14 tambah 4 darab 2 tambah sulfat 32 tambah 4 darab 16. Dapatlah 132 tu. Okey, dan peratus dia. Kira 14 darab 2, 28 bahagi 132 darab 100, 2121. 21.21. Cikgu dapat yang ni. Awak dapat tak? Dapat. Dapat okey. Baik, 39. Unsur Y bergabung dengan unsur X membentuk satu sebatian dengan formula molekul Y2X3. Jika nombor proton atom X 8. Okey, baik yang ni. Y2X3. Awak pecahkan dia. Ni patah balik semula. Hantar balik jadi cas.
bermaksud Y cas dia 3 tambah X cas dia 2 tolak. Macam tu. Okey, jika nombor proton atom X ialah 8. Cikgu. Ya. Ya Farhan. Saya salah ke? Mic cikgu problem ke speaker saya problem ni? Kenapa? Tak jelas. Tak jelas. Sekarang okey tak? Sekarang Ah, okey? Okey. Okey Okey. Baik, semula Y apa yang saya tulis ni? Silangkan dia balik. Y2 X3. Okey, dapat Y3 tambah X2 tolak. Jika nombor proton atom X ialah 8. Nombor proton atom X. Okey, atom X 2 8 maksudnya 2 6. Tak boleh tulis kat tepi ni. 2 6. Tu. Apakah susunan elektron bagi atom Y? So X tadi kalau atom dia 2 6. Bila dia maksud dia terima 2 elektron lagi kan? Dia tambah 2 elektron. So dapat 28 kat sini. Baik, yang ni Y bermaksud 3 tambah dia akan kehilangan 3 elektron. 3 elektron daripada 3 proton. 3 elektron dah hilang. Bermaksud dia asalnya dia mesti asal tak boleh nak tulis ni. 2 3. Habis dah. Okey. Y3 tambah. Okey, maksudnya dia kehilangan 3 elektron. Jadi pilihlah terus kat sini yang mana yang akan kehilangan 3 sebab dia tanya susunan elektron atom Y sebelum dia kehilangan. Sebelum dia kehilangan bermaksud yang akan hilang 3 yang ni lah. 3 ni yang kita akan keluarkan. So jawapan dia D. Faham tak ni? Stres lah nak melukis di sini. Okey, boleh tak 39D? Boleh. Boleh. Okay. 40. Nombor proton X 12, nombor proton Y 17 yang mana benar bagi sebatian yang terbentuk X dan Y. Okey, daripada nombor proton 12, terus tulis susunan elektron dia 2, 8, 2, 2, 8, 7. Okey. Sebatian yang akan terbentuk yang ni 282 logam. 287 bukan logam. Jadi dia akan membentuk sebatian. Sebatian apa? Logam dengan bukan logam. Ion. Okey. So cari jawapan. Tengok jawapan. Jenis ikatan. Ikatan ion. Okay. So yang ni reject, Kekondaksian elektrik. Sebatian ion, kekondaksian elektrik dalam larutan aqueous dan leburan. Ataupun di dalam leburan sahaja. Kalau sebatian ion, dia boleh mengkondaksi elektrik dalam 2 keadaan. Aqueous dan leburan. 2 keadaan. Baik, jadi jawapan A. A. Okey. A Okey, baik. Nombor 4. Boleh teruskan lagi ke dah nak stop?
Boleh lagi ke? Saya ikut je. Ikut je. Ikut je. Ikut je. Ikut je. Habiskanlah 10 lagi. Baik, nombor 41. Tak bagi naik pula. Okay, berapakah jisim pepejal natrium hidroksida yang diperlukan untuk menyediakan 250 dengan kepekatan 0.1? Okey, baik. Kita nak tahu jisim pepejal NaOH. Kat depan dia bagi apa? Tak ada apa. Okey, baik. Yang ni 250 cm padu dan kepekatan. Jadi kita boleh kira mol dulu. Guna MV per 1000. Kalau dia bagi kepekatan dengan isi padu, guna je rumus ni. Okey, bilangan mol. Jadi awak kira mol yang kita nak hasilkan. 0.1 darab 250 bahagi 1000. 1 darab 250 bahagi 1000 dapat berapa tu? Kosong point kenapa 1? 0.1 sorry. 0.1 sorry. 0.1 darab 250 bahagi 1000. Dapat berapa? 0 bahagi 1000. 0.025 dapat tak? Dapat tak? 0.025 mol. Dapat tak? Dapat. Okey. Jadi sekarang 0.025 kita dah ada mol, kita nak cari jisim. Jadi awak boleh guna bilangan mol sama dengan jisim bagi JMR. Okey, kita nak cari jisim yang ni. Mass sama dengan, darablah mol dengan JMR. 0.025 darab JMR kena kira lah. NaOH. Na 23 tambah O 16 tambah 1. 3 16 40. 0.025 darab 40. Kira dapat berapa jawapan awak? .025 darab 40. Darab 40. 1. Jadi 1. Jadi jisim yang diperlukan adalah 1 gram NaOH. Mana 1 C. Okey. 42. Raja jadual 2 ya? Ya Farhan. Ustazah Tina dia dah bagi kerja. Okey. Kalau macam tu kita berhenti sampai nombor 42 sahajalah. Okey, boleh? Boleh. Okey, so sekejap. Thank you Nanti next class hari Rabu. Nanti apa-apa nanti saya maklum balik. Okey, beres. Okey, so itu sahaja. Okey, bye. Yang lain boleh sambung lah. Yang sampai 50 nanti boleh kita bincang terus laju sikit. Okey, terima kasih semua. Bye. Okey, Bye, bye. cikgu. Stop sharing.